بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Anis tarik tirai. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita merafakkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mengizinkan kita untuk bersama lagi pada malam ini dalam kuliah khas online. Pada malam ini majlis kita ditaja oleh hamba Allah sekeluarga Jitra, iaitu anak menakan kepada Ku Syuaib Ku Abdullah, iaitu Tuan Imam yang Allah Subhanahu wa taala Musa'ada Sayyidina Muhammad jadikan dia sebagai satu ayah, bukti di atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seorang insan yang suatu hidupnya ialah berkhidmat kepada rumah Allah, imam Masjid Ian. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dihanyutkan arus dan tenggelam selama 5 hari, tenggelam dalam arus dan hilang selama 5 hari, ditemui di bawah timbunan kayu. Sepatutnya dalam tempoh itu jasad itu sudah pun busuk, tapi Allah ganti daripada yang sepatutnya kepada yang selayaknya. Orang cari dan temui jasadnya, iaitu pengecamannya daripada satu bau yang sangat wangi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, mengangkat kedudukannya dan jadi insan yang Nabi kita banggakan. Terima kasih kepada keluarga beliau yang telah pun menjadi penaja pada majlis kita pada malam ini.
Pada malam ini, tajuk yang diketengahkan pada kita untuk menjadi muhasabah dan tazkirah kita ialah kelebihan istighfar dan selawat. Moga-moga Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Istighfar dan selawat ini jadi adat yang kita tak tinggalkan dalam kehidupan kita seharian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Secara mudahnya, istighfar mendekatkan kita dengan Allah. Selawat mendekatkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpadukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita sebut, At-taibu habibur rahman, At-taibu min adh-dhanbi kama la dhanbala, sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, orang yang bertaubat itu kekasih Tuhan yang bernama Rahman. Orang yang bertaubat ialah seperti orang yang tidak berdosa. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awlan nasi yawmal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama kepadaku pada hari kiamat nanti ialah orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad paling banyak berselawat kepadaku di dunia ni. Faham daripada hadis ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sesiapa yang banyak beristighfar, dia akan dekat dengan Allah. Sementara orang yang banyak berselawat, dia akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam paling kurang Nabi mengucapkan astaghfirullahalazim ialah sebanyak 70 kali hingga 100 kali. Maka selayaknya kita sebagai umatnya lebih daripada itu lagi, ataupun paling kurang sama seperti Rasulullah. Jangan dalam kehidupan kita seharian kita meninggalkan astaghfirullahalazim. Paling kurang kita kata astaghfirullahalazim, ataupun paling kurang lagi kita kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau kita nak panjangkan, kita kata astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi seperti mana yang kami mengungkapkan, ambil daripada mulut guru, ialah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi i'rabnya ialah al-hayyul qayyum, bukan al-hayyul qayyum. Walaupun ada orang kata tu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, betul, ayat kursi betul dengan al hayyul qayyum, tapi tak kena kalau kita kata al hayyul qayyum, kalau kita sebut al hayyul qayyum pada astaghfirullahalazim. Dia kena kata astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hu al hayyul qayyum, al-hayyal qayyuma wa atubu ilaihi. Taib. Itu cara betul. Tapi Tuhan ni walaupun tak betul tetap dia terima. Kita dah sebut-sebut tu, tak betul pun dia terima. Sebab yang dia nak ialah hati kita betul dengan dia. Kita ucapkan astaghfirullahalazim, kita minta Allah ampun dosa kita daripada hati kita betul-betul. Taib. Istighfar ni dia mengundang kita akan dapat semua perkara dalam hidup. Sama juga selawat pun. Selawat dia mengundang kita akan dapat semua perkara dalam hidup. Kalau macam tu, selawat bagi banyak, istighfar pun bagi banyak. Ada satu cerita
Ada seorang budak muda, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam zaman Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Imam Ahmad dalam satu perjalanan dia, dalam satu perjalanan ataupun permusafiran dia, ulama dulu-dulu dia rajin jalan. Mereka rajin berjalan sebab mereka nak menyebarkan ilmu pengetahuan. Maka dalam salah satu perjalanan Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, jalan sampailah di satu kota. Bila sampai di kota ni, Imam Ahmad berasa nak makan, berasa lapar. Dia berhenti di satu kedai orang buat roti. Hamba Allah yang buat roti ni budak muda. Mulut dia tak berhenti, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tak berhenti mulut dia, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Orang mai beli, jadi berapa? Dia jawab, berapa harga? Lepas orang tu pergi, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sampai Imam Ahmad rasa kagum, dia ni budak ni, mulut dia sentiasa dengan astaghfirullahalazim. Lepas tu takjublah Imam Ahmad, budak muda je tapi tak berhenti mulutnya dengan istighfar. Akhirnya bila Imam Ahmad nak beli roti, budak-budak ni tanya, tuan daripada mana? Saya ni perjalanan jauh, kata Imam Ahmad. Malam ni nak tidur mana? Tak ada lagi lah, nak tidur mana? Tuan daripada negeri mana? Imam Ahmad pun cerita daripada mana. Akhirnya kata budak-budak, tak apa, malam ni tidur rumah saya. Memurah hati budak muda ni menawarkan pada Imam Ahmad tidur di rumah Imam Ahmad. Sedangkan dia tak tahu pun, kata ni siapa depan dia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai di rumah budak muda ni, budak-budak tetap astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, tak berhenti-henti. Imam Ahmad kata, ingat di kedainya, mai di rumah dia astaghfirullahalazim. Lepas tu last sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malam tu nak tidur, Imam Ahmad kata, boleh nak tanya, apa yang menyebabkan orang muda ni doa astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim? Kata budak-budak ni, saya ni yang duk kata astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, saya dalam hidup saya ni semua saya dapat dengan sebab astaghfirullahalazim. Semua dapat dah, kata dia. Tak ada benda yang saya tak dapat, semua saya dapat. Cuma satu ya saya masih belum dapat, berjumpa dengan Imam Ahmad. Sedangkan Imam Ahmad depan dia, nampak tak? Jadi kata Imam Ahmad, kalau macam tu lah, Rasulullah Sayyidina Muhammad, akulah Imam Ahmad. Allahu Akbar. Dia kata, kalau macam tu lah hidup saya, semua saya dapat abirah, kecuali satu ya, syurga. Jadi kalau kita nak mendapatkan sesuatu, istighfar kena banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi nak dapat yang banyak ni, nak dapat semua ni, kena selesai dengan manusia tu. Sebab Tuhan boleh bagi bila-bila masa. Hak dia boleh bagi bila-bila masa. Tapi kalau hak orang, selesai cepat. Kalau tidak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita masih belum akan dapat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab kita masih lekat dengan hak berkait dengan orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka astaghfirullahalazim yang besar kelebihannya ialah kerana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim ni iaitu kita pohon ampun. Kita pohon Allah ampunkan kesalahan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu, apa pun ibadat, sebelum kita buat, kita pohon ampun dulu. Contoh kita nak sembahyang,
Sebelum sembahyang tu astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas tu barulah kita usalli fardhu az-zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, ataupun adaan imaman lillahi ta'ala. Semayang ni jangan baca bismillah. Nak usalli jangan baca bismillah, tak ada pahala. Bukan semua tempat kena baca bismillah. Siapa-siapa baca bismillah sebelum daripada usalli tak ada pahala. Kenapa? Sebabnya kerana setiap ibadat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang ada permulaan khusus tu tak perlu bismillah. Apa permulaan bagi semayang? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Permulaan bagi sembahyang ialah usalli. Begitu juga baca khutbah. Baca khutbah jangan mula dengan bismillah. Orang kata kita tak ngaji. Sebab khutbah ni dia ada permulaan khusus, iaitu alhamdulillah. Setiap yang ada permulaan khusus, mulakan dengan permulaan khusus tu, tak perlu bismillah. Ada setengah orang bila dia nak baca khutbah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nampak macam kemah, tapi tak ada pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi bila kita nak semayang, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ni release dengan Tuhan. Kita nak baca, kalau kita nak berzikir, astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Afdhu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illa Allah. Gitu. Nak baca Quran, astaghfirullahalazim ya Allah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maknanya sebelum kita masuk menghadap Tuhan, sebelum kita hadir ke hadrat dia, settle dulu kesalahan-kesalahan kita. Lebih-lebih lagi mayang hajat. Mayang hajat bila kita nak kita tunaikan, kita nak mayang hajat. Kalau dulu Tok Haji Saleh dulu lama juga sebelum mayang hajat dia mengimamkan mayang hajat, astaghfirullahalazim tu lama juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi astaghfirullahalazim ni biar jadi suatu yang kita membudayakan dalam diri kita, dalam hidup kita, untuk kita nak mendapat keridaan dia. Baik. Baik. Astaghfirullahalazim ni lagi satu. Di samping dia memudahkan kita untuk kita mendapat apa yang kita ingin dalam hidup, dia juga menolak bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia juga menolak bala. Sebagai contoh, kita ni nak turun rumah, kita tak tahu apa nak berlaku kat jalan. Di atas sifat semuanya ialah dalam ilmu Allah, rahsia Allah. Jadi tariklah dengan betul. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebelum kita mulakan perjalanan, paling kurang kita bacalah 3 kali. Sebab kot jalan kita tak tahu apa akan berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam contoh, mangsa yang selamat di Yan. Satu orang tu dia kerja di hotel hak duduk tengah-tengah Gunung Jerai tu, agensi. Pukul 4 petang lepas turun nak balik, hujan duk turun. Dia Gunung Jerai ni orang tak naik waktu hujan, lincin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gunung Jerai ni sebenarnya di Kedah ni banyak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak puncak yang tinggi.
Macam bagi contoh, kita pergi ke Bukit Hijau. Bukit Hijau belah Baling tu. Tinggi, tempat tu tinggi. Separuh bukit tu dah pun ada awan. Gunung Jerai mana di puncak saja, di puncak tu berawan. Jadi kalau siapa-siapa pernah tengok Gunung Jerai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau nak pi tengok-tengok awan dah tutup Gunung Jerai. Hujan atas tu. Hujan tu bahaya sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila lepas ni nak balik rumah, balik pada kerja, hujan duk turun. Bila hujan duk turun, kata mangsa yang selamat ni, dia kata tak dengar langsung palayak tu, sebab riuh dengan hujan. Sedang-sedang dia kena lambung lah. Dan kawan dia yang turun sekali tu, dia pun tak tahu kawan jadi apa. Sedang-sedang dia dibawa ambulan pergi ke hospital. Tuhan nak bagi hidup, Tuhan nak bagi cerita. Allahumma salli ala sayyidina. Dia pun bercerita lah, tu cerita dia. Allahumma salli ala sayyidina. Dan orang kata juga, di antara yang mati ada yang jogging. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan tu passion tu, bila dia buat sesuatu, dia tinggal hak hidup untuk bercerita. Macam yang pernah berlaku kepada Abraha. Bila Abraha nak pi reban runtuhkan Kaabah, semua mati di Wadi Muhaisir. Tapi Tuhan tinggal dia seorang untuk bercerita. Walaupun hak lain jadi seperti mana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi seperti daun yang dimakan ulat. Tapi dia ni, walaupun jasad tu tak guna dah, dah buruk dah, Tuhan bagi mampu berjalan daripada Mekah sampai ke Yaman, negeri dia. Bila raja sampai-sampai, apa jadi pada raja? Zaman dulu tak ada pemberitahuan mudah, cepat. Raja dalam beberapa hari, jalan, boleh balik tu jalan. Tu Tuhan bagi kehinaan. Macam lah juga peristiwa yang berlaku di tsunami Aceh. Ada satu orang sahabat saya bercerita. Cerita dia adalah cerita daripada ayah dan mak dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pagi akan berlaku tsunami tu, sahabat saya ni duduk di Malaysia. Orang Aceh duduk Malaysia. Ketika mana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak berlaku pagi tu, si ayah ni nak pergi cari rotan ke apa tau, di hutan, di bukit. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Si mak ni ada program hari tu. Mak ni nak pergi surau, nak buat pembersihan surau, nak basuh surau. Akhirnya subhanallah, mereka tak duduklah di rumah ni, mereka pergi. Si ayah duduk atas bukit tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam lagi 5 minit, berapa minit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak main tsunami tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tengok sekawan lembu, lari macam dikejar sesuatu, takut semua lembu ni belakang lari. Pasal apa? Tengok sallallahu sayyidina Muhammad, hak dia laut nak main. Lepas tu main, sapu habis. Allah bagi orang hidup untuk bercerita. Sebab tu bila kita tengok ikan di atas darat, baru ni keluar dalam video kan, ikan main surau. Tengok, sebab orang tak mau pergi surau. Ikan pergi surau. Ikan gedik pergi surau ikan. Sebagai tazkirah, Tuhan bagi mesej, bagi warning, hampa jangan tak main surau. Hampa tu 2 dos tu. Orang 2 dos ni, kalau dia tak pergi surau, dia berat lagi. Tuhan nak tanya dia tu. Tu saya ingatkan, siapa ambil 2 dos, jaga surau. Pergi jaga tempat yang Tuhan suruh jaga. Jangan duk buat heran, mata heran. Nanti kalau main esok, makan tak habis. Ingat pesanan tu.
Allahu Akbar. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, ikan ni pandai pula no, cari surau. Dia tak cari talai, dia cari surau. Jadi tu bukan biasa, tu warning makna dia. Ambil ingat, binatang dia tahu apa duduk dalam laut. Masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu ada orang pula bila mila ikan ni, oh syok lah. Tak tahulah apa benda ada dalam laut tu. Allahu Akbar. Sebab bala Tuhan ni dapat kesan ialah binatang. Manusia tak tahu. Yang Tuhan sisa dalam kubur, masalah Sayyidina Muhammad, sisaan Tuhan dalam kubur tu, manusia jin tak dengar, tapi makhluk lain semua dengar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam tentera Abraha. Bila mana sampai di Wadi Muhasir tu, dia tak mau pergi. Sampai mereka ni jenuh tibai, awak tak mau pergi ni, tak pernah macam ni lagi. Rupanya mereka dapat kesan hak Tuhan tak daripada neraka burung ababil, tanah dah dekat sampai tak mau pergi. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka astaghfirullahalazim menyelamatkan seseorang. Orang yang nak pergi perang mesti melazimkan astaghfirullahalazim sebanyak-banyaknya. Sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kadang-kadang peluru ataupun senjata musuh itu tak dapat dielak dengan perisai, tapi dapat dielak dengan astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni pernah berlaku, banyak cerita-cerita yang berlaku di kalangan para mujahidin yang berperang di Afghanistan, yang perang di Syam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum mereka turun daripada rumah, daripada kemah, mereka memperbanyakkan astaghfirullahalazim. Mana dengan Tuhan kena bagi selesai. Sudah tentu orang yang nak bagi selesai dengan Tuhan ni, dia settle dengan orang dulu. Ni sehari dua lagi ni kita tak tahu apa nak berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Sehari dua ni bahasa kita, bahasa yang tersembunyi, mana tak lama dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni teringinlah nak mati syahid. Teringin nak mati syahid. Bila teringin nak mati syahid, jaga, takut kita tak bergelar syuhada waktu mana kita mati di medan jihad. Pasal apa? Hutang banyak. Mintalah siapa-siapa berhutang tu cepat-cepat habis hutang. Tak makan sikit pun tak apa. Yang penting hutang cepat habis. Kalau mai masa dia esok, boleh turun pi insya-Allah. Mudah-mudahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jadi kalau Nabi kita SAW sangat prihatin terhadap masalah bakit dengan tu, prihatin Rasulullah sampai pengkat ni. Soalan pertama Nabi, dia ada hutang tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada Rasulullah. Baik, kata Rasulullah. Tapi kalau ada hutang, aku tak sembahyang, kata Rasulullah. Sehingga ada sahabat yang kata, Rasulullah, hutang dia saya bayar. Baik, kata Rasulullah. Baru Nabi kita sembahyang. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka haraplah kita mati esok, kalau hutang tak habis, ada orang boleh jamin hutang dia saya bayar. Kalau tidak, rugilah kita hidup dan rugilah kita mati dalam keadaan kita tak selesai dengan orang lain. Allah Sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan orang-orang berhutang ni lah yang kita nak kena lebih banyak berbuat baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya, kalau kita buat baik, ada kata Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, dengan harapan esok, di akhirat esok, dia tak kira kita ada salah dengan dia,
sebab banyaknya kebaikan yang kita buat kepada dia. Itu kata Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Baik. Banyak kita dengan orang, kadang-kadang kita mengata ke orang, kita mengupak dengan orang. Semua ni tu saya bagi jadi lah. Tu saya bagi hidup benda ni dengan salah dengan orang. Kalau salah pun dengan Tuhan, serta dengan Tuhan ni mudah, dengan orang susah. Jadi kalau ada orang bercakap tentang orang, yang pertama sekali, pedoman para ahli ulama, benda yang dikata ke orang tu, benda hak dikata pada orang tu ada kat kita. Kalau renung-renung tengok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada kat aku, alhamdulillah. Tapi kalau hak dia kata ke orang tu ada kat kita juga, kita kena kata apa? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tu astaghfirullahaladzim ala sayyidina Muhammad. Kalau tak ada pada kita, alhamdulillah. Kalau ada pada kita, aku sama dengan dia ya. Astaghfirullahaladzim. Baik. Maka apa dalam hidup ni? Baikkan hubungan dengan Allah dengan astaghfirullahaladzim. Dan Tuhan sebut, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambala. Orang yang bertaubat daripada kesalahan ialah seperti orang yang tidak ada salah. Kita harap kita mati esok, kita tidak ada salah dengan Allah. Itu harapan kita. Walaupun sikit, sebab sikit ataupun kecil, tetap namanya dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetap namanya dosa. Kalau dosa, tempatnya kalau Tuhan tak ampun, neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dosa, kalau Tuhan tak ampun, kecil ke besar ke, neraka tempat dia. Sebab itu kata para ulama, dosa ni kecil pun besar, besar pun besar, kalau Tuhan tak ampun. Jadi hidup ni nak tidur malam, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Seperti mana kata Al-Imam Uwaisul Qarni rahimahullahu ta'ala, ya Allah Tuhanku, aku tidur malam, aku tak ada barang apa pun nak sedekah ke orang. Kata dia, ni hidup. Kita ni dalam hidup, jangan bagi ada orang yang kita masih belum maafkan. Nak tidur malam tu, jangan bagi ada satu orang pun yang kita kata, aku tak maaf engkau. Maafkan semua. Kalau kita mudahkan orang untuk mendapat kemaafan, nanti Allah mudahkan kita untuk kita dimaafkan oleh Tuhan. Kalau tengok Imam Uwaisul Qarni, dia kata, aku tak ada benda aku nak bagi ke orang, aku nak sedekah ke orang. Sallallahu alaihi Muhammad. Tetapi wahai Tuhan, jadikanlah aku maaf orang ni sedekah aku pada orang. Ada orang ni, bila orang kata maaflah ke orang, kesian ke orang, aku tak maaf. Hang ni lah, Tuhan pun lagi maafkan hamba dia, hang tak maaf orang pula. Maaflah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia respon, dia kata, okey, aku maaf, tapi aku nak Tuhan balas juga kat dia. Itu makna apa? Tak maaf lah tu. Mana dengan orang pun kita tak mahu Allah balas, cukup Tuhan pun. Orang yang macam ni ialah orang yang mudah dimaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, perbanyakkan istighfar supaya kita selamat daripada bala-bala Tuhan. Nak amal lagi ni banyak ni. Supaya kita selamat daripada bala Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya bukan cadangan saya nak kata macam tu, tapi selalu bercakap, nanti keluar macam tu. Maknanya akan ada, maknanya inilah satu peringatan Allah pada kita semua. Allahu Akbar. Yang kedua, kelebihan selawat. Orang yang banyak beristighfar, banyak mendapat rahmat Allah. Orang yang banyak selawat ialah orang yang banyak mendapat, ialah orang yang akan dapat banyak syafaat daripada Rasulullah. Daripada Allah kita nak rahmat, dari Nabi kita nak syafaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai ke peringkat tu, syafaat untuk siapa? Untuk orang yang berdosa besar. Dalam hidup ni mungkin dia berzina,
mungkin dia merompak, mungkin dia mencuri, mungkin dia apa, minum arak, mungkin. Tapi Nabi dah kata, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku ialah untuk orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau macam tu, orang yang pernah berdosa besar, buat benda-benda yang dilarang Allah, yang dikategori dalam dosa besar, banyakkan salawat. Banyakkan salawat. Tambah-tambah, dalam negara kita ni, dalam dunia ni, tak ada satu undang-undang yang boleh cover orang berdosa besar. Orang mencuri, mana ada hukum potong tangan? Orang berzina, mana ada hukum rejam sampai mati? Mana ada hukum dipukul satu kotak sampai mati? Mereka ni macam mana ni? Mereka ni tak tahu. Kalau Tuhan tak ampun, tak tahu, habis. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bergantunglah dengan Rasulullah. Ada satu orang tu jalan dengan anak dia di tengah padang pasir. Tiba-tiba si ayah ni jatuh mati di tengah-tengah padang pasir. Anak dia pun tak tahu nak buat apa. Sorang-sorang dia terpinga-pinga. Macam mana nak urus ayah ni? Dalam keadaan macam tu rupa, tiba-tiba ayah tu pula daripada kulit cerah sampai jadi hitam legam. Lagilah dia celaru. Ya Allah, pada ayah ni duk menangis, terlena. Dalam lena tu mimpi ada satu orang mai, dia sapu daripada kepala ayah sampai hujung kaki, bertukar daripada hitam legam sampai jadi putih berseri. Langsung dia tanya, siapa? Kata yang datang tu, aku Rasulullah. Allah, bila jumpa Rasulullah dalam mimpi tu, Rasulullah Sayyidina Muhammad seronok. Lepas tu tanya Rasulullah, pasal apa ayahku dia macam ni? Kata Nabi SAW dalam mimpi dia, dia ni waktu hidup dosa dia banyak. Betul dia tahu ayah dia macam tu. Tapi hang tahu dah ayah hang ni selawat banyak tak tinggal. Oleh kerana dia banyak selawat kat aku, hari ni aku mai, aku bersihkan dia. Tu pernah berlaku dalam syarah Salafus Saleh. Maknanya kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak mana pun dosa kita, kita ada tempat yang kita nak minta daripada Allah, iaitu kita nak mendapat syafaat Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu cerita. Cerita ni berkenaan dengan Al-Syekhul Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Pernah tak dengar nama satu kitab, Dalailul Khairat? Dalailul Khairat ni dia ialah kandungan himpunan-himpunan selawat yang disusun oleh Al-Imam Al-Jazuli rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, saya syukur. Dalam keadaan saya tak menjangka, tapi Tuhan pilih datang berziarah ke makam Imam Al-Jazuli di Maghrib, di Morocco. Saya tu diajak waktu tu oleh Ustaz Yusaini Matin, ajak pergi ke Maghrib. Dia kata dia nak bawa ustaz-ustaz. Lepas tu dia pilih saya di antara ramai-ramai tu, jom kita pergi. Saya mula-mula saya kata ya. Lepas tu dia fikir duit tak ada. Saya pun kata tak pi kot, duit tak ada ni, tak boleh. Dia kata saya kena pi. Bila dia kata saya kena pi tu, duit tiba-tiba mai. Duit tiba-tiba mai tu, pi, alhamdulillah. Hebatlah pi Maghrib ni. Rohani dia kuat. Negeri Maghrib ni. Kita ni Masyrik, nu lepas Maghrib. Kita timur lepas barat. Sampai di sana, turun flight.
Tak ada napa lagi, belum sampai lagi ke makam-makam awliya, saya dah menangis dah. Kata kuat sungguh rohaniah sini. Faham tak? Bila tujuan nak pergi ziarah para awliya, alam rohani sana, alam lepa tu sambut kita dah. Kita tak nampak, tapi kita rasa rohaniah tu. Amboi kata tempat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara yang saya nak cerita tu, kami pergi ke makam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad makam Imam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tanya tak ada, nak tanya ni lupa. Atas bukit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tengok dalam Facebook saya tu, gambar saya tu pakai tudung tu, dia apa nama depan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu guru kepada Imam Abu Hasan Ash-Shazili, Ash-Shaduli. Tentu pun tinggi dah, hebat lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak main nama. Allahumma salli ala sayyidina. Itu tempat suluk dia. Kubur dia, tempat dia suluk. Dan dia turun, mandi di bawah, ambil wuduk, naik pula atas gunung. Itu kemuncak yang tinggi di Maghrib. Macam di Kedah ni, kemuncak yang tinggi Gunung Jerai. Itu tempat bermula Islam di negeri Kedah dan Nusantara. Walaupun ada orang kata Sayyidina Sayyidina Muhammad, walaupun ada orang kata Islam ni masuk melalui Aceh, kata ahli sejarah Indonesia tak masuk melalui Gunung Jerai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terjasa Syekh Abdullah Al-Qumari. Dia Al-Qumari, dia bukan Al-Ghumari. Umari itu bangsa lain, dia Al-Qumari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dialah yang datang, dia ialah sahabat dan juga murid kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hantar para pendakwah ke seluruh alam untuk berdakwah. Dia dihantar oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk mengislamkan Nusantara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sampai di makam Al-Imam Al-Jazuli, saya tak tahu nak cerita. Saya teringat waktu budak umur 16 tahun. Saya waktu tu mengaji kepada Tuan Guru Haji Abu Bakar Falastin. Bukan mengaji di pondok dia. Dia mengajak di Jabat Pahal Ustaz tu, kayu gerek pergi mengaji. Setiap 2 minggu sekali. Dia selang dengan Ustaz Fadil Nur. Cerita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan Guru Haji Bakar Falastin cerita. Tapi kami tak tahu lagi kata tu Imam Jazuli. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cerita dia satu orang, Imam Jazuli lah tu. Dia berjalan di hutan Miraukish di Maghrib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba rasa dapat ayak dahaga. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila nak ambil ayak tak ada timba. Tiba-tiba mai tu budak perempuan umur 10 tahun. Budak perempuan ni dia dapat cik nak minum lah. Nak minum tapi tak ada timah. Dia ludah dalam telaga budak ni. Bila dia ludah dalam telaga, masalah saya ayat tu naik. Imam Al-Jazuli rahimahullah ta'ala dia minum. Tanya, ramai apa? Budak ni, ramai apa? Mentara ni ayat naik. Kata budak ni, pakcik, saya tak akan tidur dalam sehari semalam. Saya tak akan tidur dalam malam tu kalau saya tak terlebih dulu menghabiskan selawat sebanyak 12,000 kali sehari. Cuba tengok Tuhan bagi karamah. Bila dengar cerita budak ni, budak ni hebat semualah, kata Imam Jazuli. Itu menyebabkan dia balik, dia susun Dalailul Khairat tu. Siapa-siapa yang baca Dalailul Khairat, masalah Sayyidina Muhammad, dia seperti selawat 12,000 sekali. 12,000 kali sehari.
Dia ada hari ni baca selawat mana, hari ni baca selawat mana. Dia saya ijazahkan amalan tu untuk tuan-tuan nak amalkan. Nak baca 12,000 kali banyak. Pengalaman kita memang masa kita tak ada buat apa, selawat je lah. Sahadat Sayyidina Muhammad. Tapi siapa-siapa membaca Dalailul Khairat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia seperti berselawat 12,000 kali sehari. Jadi saya ijazahkan dengan ajaz tukum. Kami kata qabilna al-ijazah, kami terima ijazah. Jadi boleh amal lah, insya-Allah. Jadi kami mendapat ijazah ni secara khususnya di hadapan maqam Imam Jazuli rahimahullah taala, yang menjazahkannya pada ketika itu ialah Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kandungan Dalailul Khairat itu adalah kandungan selawat ataupun himpunan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sangat teruja sangat bila mana kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berada di hadapan sahibul maqam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka siapa-siapa yang banyak berselawat, dialah yang paling utama di sisi Nabi pada hari akhir esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pengalaman hidup saya, alhamdulillah, moga dapat kita berkongsi. Alhamdulillah, rasa-rasanya saya pun sama. Tuhan bagi apa yang nak ni hampir-hampir rasa tak ada dah yang Tuhan, yang kita nak Tuhan tak bagi, melainkan dapat semua dah sebab selawat. Jadi selawat ni bukan sakat suruh selawat, kena memperbanyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat ni dia bentuk diri kita. Dia bentuk diri kita. Kita yang tak elok akan jadi elok dengan sebab selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Tuan Guru Haji Omar Zuti, guru ayah saya dulu, dia kata pada saat tidak ada guru mursyid, dengan berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan berselawat Nabi sendiri yang ganti guru mursyid, makna Nabi sendiri yang akan mendidik kita, insya-Allah. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, usahakan memperbanyakkan selawat. Jadi kalau kita di sini ni 1,000 tu tak banyak. 1,000 tak banyak. Kalau nak banyak, lebihkan sikit. 2,000, 3,000. Daripada kita bangkit tidur sampai nak tidur balik tu, bagi banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat cakap tu dulu, insya-Allah pada malam ini, untuk mendapat semua perkara yang kita inginkan di dunia ni, dan kita akan dapat juga semua perkara yang kita nak di akhirat nanti dengan berkat astaghfirullahal azim dan berkat selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Terima kasih kepada hamba Allah daripada Jitra ni yang telah pun mengetengahkan pada kita tajuk kelebihan istighfar dan selawat. Moga-moga Allah angkat kedudukan mereka, insya-Allah. Allah ampun dosa mereka, Allah bagi kemudahan mereka dapat kelebihan dunia dan kelebihan akhirat, insya-Allah. Dan Tuhan bagi mereka dekat dengan Allah, dia murahkan rezeki, dia beri keberkatan dalam hidup, anak-anak cucu semua jadi orang yang baik-baik dan orang yang soleh-soleh, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau Haji Syuaib bin Abdullah, Abdullah tu ialah pak saudara kepada hamba Allah ni. Jadi kalau ku ni semua adik-beradik sudah ni Salah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau sebut kat saudaraku, ada adik-beradik dia. Mereka ni ku ni, mereka ni belah Langkawi tu, badan maksiat. Dari saudara dia ku apa ni daripada kampung Tok Keling, Salah Sayyidina Muhammad. Ku ni dia asal raja, tapi dalam istana akhirnya pekalah dalam istana. Ku ni kena keluar, tinggal dalam istana tu tengku.
Tapi mereka, jalur mereka, masalah Sayyidina Muhammad tetap sampai pada Rasulullah juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dulu Tok Nakan saya dulu, dia bercerita, dia buat sanad tu. Sanad. Sambung sampai pada Syekh Alwi. Syekh Alwi apa ni, Hadramaut tu. Syekh Alwi ni dia sepupu dengan Mufti Kedah yang pertama. Mai mana lepas keturunan Arab lah. Sahabat Sayyidina Muhammad. Lepas ni kalau kita pi ke Yan ni, ada satu orang, bismillahirrahmanirrahim, satu orang ulama mai pada Mesir. Waktu tu kami duduk di sini. Ulama ni masalah Sayyidina Muhammad, dia mai ke sini, dia ijazahkan apa ni, talaqi musyafahah suratul Fatihah. Ingat tak? Masalah Sayyidina Muhammad. Ulama ni, bila saya bercakap dengan dia, dia orang Mesir. Saya sembang dengan dia masalah Sayyidina Muhammad. Dia kata, aku baru pergi mayang Masjid Yan. Dia kata, aku heran tengok muka mereka muka Arab. Dia kata orang Mesir ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, muka Arab. Tu saya tanya pula, tengok muka aku, tak Arabi. Seronok lah kita. Dia tak Arabi pula kita kan, masalah Sayyidina Muhammad. Dia tengok dia Masjid Yan tu, orang Melayu muka Arab. Saya pun tak ada nak pergi masjid tu nak tengok betul ke muka mereka macam muka Arab. Jadi kalau ku ni, memang mereka ni ada salah silah sampai Raja terdahulu, sampai kepada Nabi juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan memang Tuhan buat setiap perkara masalah Sayyidina Muhammad yang Tuhan nak bagi jadi besar, kait dengan Rasulullah juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita tengok daripada bacaan ahli sejarah, jadi masalah Sayyidina Muhammad, Yan ni dia dekat dengan Merbuk. Jadi kata ahli sejarah, masalah Sayyidina Muhammad, piyut Nabi Allah Sulaiman pernah berpindah ke Merbuk. Mana Nabi Sulaiman ni dia anak Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud ialah Rasul yang mukjizatnya melembutkan besi. Jadi teknologi itulah yang datang di sungai, di apa besi? Sungai besi. Sungai besi Kuala Lumpur. Titi besi sini. Apa besi? Pulau besi. Tu hak orang jumpa apa ni, pembuatan besi tu. Tadi besi tu, besi teknologi besi lah di Kedah, di Merbuk tu, daripada keturunan tu. Allah Sayyidina Muhammad. Dan besi Kedah besi terbaik, besi Qala'i. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang pernah jadi pedang Rasulullah juga. Subhanallah, masalah Sayyidina. Jadi kalau begitu, dia ada Arab, orang Mediterranean tu ada lah. Tapi orang belah sana pergi tengok muka lepas macam mana. Kita kalau nerang ni muka macam Limlik kot. Ni wallahu alam. Jadi Tuhan buat tu masalah Sayyidina Muhammad di tempat yang sepatut hampa ambil pengajaran. Di kemuncak yang pernah Islam bertapak, bermula Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tentulah yang Tuhan bagi peringatan pada kita pada hari ini. Tu baru sikit, tu berapa orang yang mati. Jadi ambil pedoman, ambil ingatan, mai kita balik pada Allah balik. Istighfar sebanyak-banyaknya. Kalau kita nak supaya COVID ni terangkat, di pihak kerajaan buatlah istighfar perdana. Satu Malaysia, astaghfirullahalazim. Insya-Allah Tuhan angkat. Kena balik kat Tuhan. Jangan duk rasa kita pandai. Kita tak pandai, kita jahil, kita tak reti. Mana kita kena balik kat Tuhan. Insya-Allah dengan berkat dia istighfar malih, istighfar perdana ni dah tak boleh jumpa, tak boleh buat secara berdepan. Dia boleh buat secara pelbagai. Jadi yang penting kerajaan menganjurkan. InsyaAllah Allah mudahkan kita untuk mendepani ujian-ujian dia yang berada depan kita, insyaAllah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم